Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak, Ramadanul Karim. Masing-masing kita menjalani ibadah puasa, masing-masing kita menjaga kualiti ibadah puasa kita kerana Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Allah Taala seru kepada kita, wa kulu mimma razaqakumullah, makanlah rezeki yang Allah Taala kurniakan kepada kalian yang halal lagi baik. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, kepadanya Allah juga yang kalian beriman. Jadi Allah Ta'ala suruh kita makan makanan yang baik lagi halal, makanan yang halal lagi baik. Razaqakumullah, rezeki. Sebab itu bila bincang tentang makanan, dia ada adab-adab makanan. Cara kita nak makan, doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Begitu juga kita nak buka puasa, kita dengan baca Allahumma lakas thumna wabika amanna ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Kita sebut dalam tu, dengan rezeki ini ya Allah kami berbuka puasa. Sebab itu dia ada adab-adabnya, adab makan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab makan, bila kita makan dengan doa kita baca, kita duduk di hadapan makanan. Bila kita nak ambil makanan yang paling dekat sekali, yang dekat sekali, ambil dulu. Walaupun kadang-kadang makanan yang dekat kita ni kita tak berapa nak suka, ambil yang cari berdekatan, yang agak-agak kita suka, ambil dulu sebagai lesen, baru kita nak ambil yang jauh. Ambil yang dekat sebagai lesen, barulah kita ambil yang lain. Peradaban dan juga adab kita makan, itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan ni pun sebab apa? Sebab kadang-kadang bila kita terlalu lapar, tuan-tuan, bila nak makan ni dia nak gelojoh sikit, dia nak kalut sikit. Sebab apa? Lapar. Suap laju. Sebab itu makanan yang nak dihadam, hancur elok, hadam, masuk, semuanya tu dia akan memberi kesan kesihatan kepada tubuh badan. Sebab itu bila setiap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tunjuk, pastinya ada kebaikan. Dalam konteks makanan, kita kata apa yang Nabi suruh kita makan, madunya, ada kebaikan dari segi kesihatan. Kurmanya, ada kebaikan dari segi kesihatan. Semua benda yang Nabi anjurkan, kita naik kuda ke, kita memanah, ada kebaikan dalam kesihatan kita. Mata kita manah, menjadi seorang yang pemanah ni, mata memberi kesan dari segi kesihatan. Begitu juga dengan makanan. Kita baca doa, kita duduk, kita nak ambil makanan tu, pastikan tangan kita bersih, suci, elok. Sabun, setengah orang tu kadang-kadang bila dia basuh tangan, pakai basuh dengan air biasa aja. Sedangkan benda yang bakteria yang lekat di tangan kita, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, masuk dalam mulut dari segi kesihatan. Kita pakai sabun, cuci sabun, sebelum makan sabun, lepas makan pun kita pakai sabun juga. Kebersihan itu diutamakan. Sebab itu dalam Islam kan disebutkan an-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada keimanan. Separuh, bukan sikit. Nazafah, kebersihan. Kemudian selepas kita baca doa, basuh tangan, cuci dah, kita nak ambil makanan yang paling berdekatan. Bila masuk dalam paling berdekatan ni, kita ambil yang dekat, masuk dalam pinggan. Nak angkat masuk dalam mulut. Itulah kita kata doa yang kita sebut tu. Cukup dengan kadar baca bismillah, boleh dah. Bismillah dengan asma'ullah, dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dah. Nak baca panjang lagi, boleh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Boleh. Nak panjang lagi boleh tak Ustaz? Boleh. Kalau kata nak panjang. Cukup kadang-kadang kita pun tak boleh nak baca kot. Kita duduk jemaah ramai-ramai baca panjang-panjang sangat, kawan tu nak buka dah, buka puasa, kita baca panjang-panjang. Bismillah, buka.
Ini yang diajar. Selesai kita makan, habis kita makan semuanya, kita akan ucapkan alhamdulillah. Kita akan bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kadang-kadang ialah kita pergi bazar, contoh kita kata bulan puasa, buka puasa. Kita pergi bazar beli makanan, balik rumah kadang-kadang kita buka makanan basi. Kita buka makanan basi dah. Dalam keadaan tu kita dah lapar. Timbul perasaan yang kita kata tak enak, marah masa tu, emosi kita tu tak boleh nak kawal. Kita mencaci makanan sekali dengan tuan-tuan sekali. Yang tu nak kena jaga perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita. Sebab baginda Nabi SAW ni tak pernah mencela makanan. Bahagian orang yang menjual benda yang tak elok, dia dengan Allah. Selesai dia bab dia dengan Tuhan lah. Kita nak komplain lebih pun. Ramai orang berniaga. Ada yang kita nak pukul rata tak boleh. Ada yang sahabat-sahabat kita, mereka berniaga dalam keadaan mereka menjaga kebersihan, mereka jaga kadang-kadang bagi lebih pada orang lain. Tak semua. Mungkin sikit, bahagian daripada segintir yang kecil kita kata. Yang nak keuntungan lebih, dia berniaga, dia jual benda-benda yang dah lama, yang semalam lagi. Kita tak boleh nak pukul rata lah. Tak boleh nak pukul rata. Yang berniaga cara elok, yang jual benda-benda yang baik, alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala memberi ganjaran yang besar untuk mereka. Dalam konteks kita, bila kita dapat makanan yang tak berapa nak elok, apa yang disuruh oleh Nabi SAW, Nabi kata, ma'aban Nabi SAW ta'aman qattun in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi tak pernah aba ni tidak pernah menaibkan. Aba dalam kalimah bahasa Arab disebut dengan aba, tidak mengaibkan ataupun tidak menghina, tidak mencela makanan tu. Jika Nabi SAW nak makan, Nabi makan. Jika Nabi tak suka dengan makanan tu, Nabi tinggalkan. Macam kita, tuan-tuan, kita makan, kita suka, kita makan. Kita rasa ni sedap, kita beritahu sedap. Kalau tak sedap, diam je lah. Kadang ada setengah-setengah kedai tu dia bagi tahu. Tuan-tuan yang mai makan ni kalau rasa sedap bagi tahu kawan, tak sedap bagi tahu saya. Dia minta suruh bagi tahu. Kita bagi tahu jelah. Oh ni kurang masin sikit ni. Kita bagi tahu kepada tuan dia untuk ke depan nanti. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar untuk kita dalam konteks adab makan. Jaga adab kita dengan makanan. Kemudian kebersihan dalam kita nak mula makan tu. Kemudian dengan doa, diiringi dengan doa yang kita dah sebutkan tadi, doa. Sebab itu semua ini menjadi faktor faktor kesihatan untuk orang Islam. Dia sangat Islam cukup mengambil berat tentang adab-adab, akhlak dan juga kebersihan untuk kita suap masuk dalam mulut. Sebab itu Allah Ta'ala muliakan kita manusia. Kita makan, tuan-tuan tengok, kita makan menggunakan tangan kanan kita. Ambil tangan kanan. Kiri kita basuh, qada hajah. Kanan diajarkan oleh Nabi SAW, dimuliakan dengan tangan yumna, tangan kanan. Ambil sebelah kanan, masuk dalam mulut. Kalau kita tengok binatang yang Allah Ta'ala ciptakan, yang tidak ada akal pun, mereka tak makan dengan tangan, mereka makan dengan mulut mereka. Lembu kita tengok dia ragu. Mulianya manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi kemuliaan, duduk ambil makanan masuk dalam mulut. Sebab tu bila kita tengok, oh itu kelebihan orang-orang yang berakal, orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka akan tengok teliti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi sunnah Nabi tentang pemakanan. Jadi sama-sama tuan-tuan tengok, kita hayati, muhasabah, banyak kita belajar. Banyak kita mendengar nasihat-nasihat ataupun tazkirah. Jadi insya-Allah, dan kesempatan yang ada ini insya-Allah, saya ingin mengajak semua orang muslimin muslimat untuk melakukan wakaf Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang yang masih dalam pembinaan. Sesiapa yang membina masjid kerana Allah, kata Nabi, Allah akan membina baginya rumah di dalam syurga. Takkan rugi orang yang berwakaf. Kapsul Ramadan ini dibawakan khas oleh Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang